Baik, kita berbicara undang-undang di hujung minggu edisi Rampai Pagi 1 Ramadan, di mana topik utama perbincangan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan salah satu bentuk pelaksanaan perintah Mahkamah Syariah kepada pihak-pihak jika melibatkan perintah kewangan. Dan kita juga seperti biasa dalam edisi yang ke-6 ini akan bersama dengan pembentang dan juga narasumber kita ni, Yang Mulia Muhammad Junaidi alias Rafiq Effendi, yang juga sebenarnya mempunyai pengalaman lebih 17 tahun ya sebagai seorang peguam syar'i dan juga merupakan mediator bertauliah, selain daripada merupakan pensyarah adjung di Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Beliau telah pun berada di talian sekarang. Apa kata kita terus saja sapa beliau. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan tuan ya. Tuan. Ramadan bersua kita secara virtual nampaknya pada kali ini. Alhamdulillah rezeki tuan kita dipertemukan hari ini. Apa kabar kita tuan? Oh, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita sangat teruja untuk di dalam bulan tarbiyah ini bersama menghadapi bulan Ramadan insya-Allah dengan sesempurnanya insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Ni topik yang dibawakan Ania, walaupun ada kejelasannya tadi secara ringkas, madin penghakiman ke mana hala tuju. Jadi tentu ramai yang bertanya ni tuan, mungkin sebagai mukaddimah ya dapat terus menjelaskan tajuk kita ni harian ni, apa yang dimaksudkan dengan madin penghakiman ini di dalam konteks Mahkamah Syariah itu sendiri. Silakan tuan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Presenter kita yang semangat pada pagi ini, Tuan Dini dan juga Puan Sarina. Saya mulakan dengan sebuah ayat Al-Quran, surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha na'imma bi ya'izukum bi innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Rahmah pesona di bulan Ramadan. Moga doa sentiasa diperkenan. Saman madin penghakiman membuka jalan perintah pelaksanaan berupa kewangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun bermula di bulan puasa hari pertama pada hari ini, insya-Allah kita tetap akan berterus bersemangat. Secara umumnya, saman madin penghakiman adalah merupakan di dalam fasa yang ketiga apabila sesuatu proses permohonan dipohonkan di mahkamah. Fasa yang pertama melibatkan permohonan dan juga menyediakan dokumen-dokumen. Kedua, melibatkan usaha perbicaraan penuh ataupun penyelesaian melalui mediator, penyelesaian melalui usaha suluh. Dan yang ketiga adalah setelah dikeluarkan perintah oleh mahkamah diputuskan, maka di situ akan dikeluarkan beberapa perintah. Maka saman madin penghakiman ini adalah merujuk kepada di fasa yang ketiga yang melibatkan proses penguatkuasaan dan juga pelaksanaan perintah mahkamah. Secara umumnya, presenter, saya juga telah menyediakan dalam bahasa yang mudah di dalam slide yang ke-6. Mungkin boleh penerbit kita untuk tayangkan slide yang ke-6. Saya dah sediakan satu ilustrasi mudah yang untuk difahami, iaitu bagaimana proses perjalanan saman madin penghakiman ini yang hanya melibatkan proses kewangan sahaja, mendapatkan hak milik dalam isu kewangan sahaja. Misal kata, dalam perintah mahkamah yang dikeluarkan, ada pertamanya melibatkan nafkah tertunggak sebanyak RM1,500. Kemudian tuntutan mut'ah sebanyak RM20,000. Kemudian perintah hak penjagaan anak. Dan keempat, perintah tukar milik tanah misal kata. Jadi di dalam yang empat perintah yang saya sebut tadi presenter, hanya dua sahaja yang melibatkan sumber kewangan. Iaitu perintah yang melibatkan sumber kewangan. Maka di dalam konteks saman madin penghakiman ini, inilah yang kita katakan adalah untuk mendapatkan proses pelaksanaan perintah dalam mendapatkan hak dari sudut kewangan sahaja. Jadi yang isu-isu yang berkaitan yang bukan daripada kewangan tidak boleh dilaksanakan melalui saman madin penghakiman. Jadi secara umumnya juga
di dalam ilustrasi ini contohnya kalau sudah ditayangkan, iaitu saya gambarkan Aminah ni, ni bukan nama sebenar ya, ni di negara Isketambola ya. Okey, Aminah ni dia berkahwin, okey. Aminah dia berkahwin dengan Ali, kemudian telah bercerai dan terdapat beberapa perintah yang telah dikeluarkan. Okey, kemudian salah satunya adalah berkaitan dengan kewangan. Okey, kemudian pada peringkat kedua, jika Ali ni tadi telah gagal melaksanakan perintah yang berbentuk kewangan untuk diberikan, untuk dilaksanakan ke atas Aminah, maka Aminah boleh memohon melalui Mahkamah Yang Mulia dengan membuat permohonan saman madin penghakiman di peringkat yang kedua. Di situ, selanjutnya kita akan memasuki di fasa yang ketiga, iaitu dain penghakiman, iaitu pemihutang akan memanggil madin penghakiman, iaitu orang yang berhutang. Contohnya dalam konteks gambar ni tadi, Ali lah yang gagal melaksanakan perintah kepada Aminah, maka Ali akan disoal siasat di dalam mahkamah. Dia kena datang ke mahkamah untuk disoal siasat dari segi kemampuannya atau sebaliknya, dan juga kedudukan mahkamah untuk mendapatkan apa-apa harta yang kemungkinan boleh digunakan untuk pelaksanaan perintah mahkamah tersebut. Jadi, di situ dalam konteks ini presenter, ia tidak ada lagi timbul isu mengenai mahu ke tidak membayar apa yang dituntut ataupun patut atau tidak diberikan. No, dia bukan di fasa ini. Sebab ini dah masuk dalam fasa pelaksanaan, maka di sini dalam konteks ini secara firmnya, secara tuntasnya, mahkamah akan berkuat kuasa memainkan peranannya dalam melaksanakan perintah yang telah dikeluarkan terdahulu dalam konteks mendapatkan kewangan kepada madin penghakiman, ke penghutang penghakiman. Jadi fasa yang keempat, jika gagal dilaksanakan, di situ akan timbul dari segi penghinaan perintah mahkamah, dan juga jika gagal datang satu perintah pengkomitan masuk jail ni presenter, boleh juga dilaksanakan oleh mahkamah. Dan juga kedudukan di sini yang bestnya juga ada alternatif yang boleh dibuat jika mahkamah telah melihat ada kemungkinan sumber kewangan itu boleh didapati melalui majikan. Misal kata majikan Ali yang bekerja, maka proses ini juga boleh dilaksanakan. Itu secara umumnya. Terima kasih Tuan di atas penerangan yang kita berikan, dan rasanya jelaslah sedikit Tuan mengenai dengan pemahaman madin penghakiman ini, ditambah lagi dengan contoh yang Tuan berikan tadi, kes di antara Ali dan Aminah. Jadi tadi Tuan ada mengatakan bahawa proses saman madin penghakiman ini juga melibatkan kedudukan antara bekas suami dan juga bekas isteri. Dalam contoh tadi Ali dan Aminah, dan akan disoal siasat oleh mahkamah. Jadi bagaimana jika bekas suami Tuan, bekas suami yang gagal melaksanakan perintah tersebut, gagal hadir ke mahkamah? Adakah ada terdapat alternatif yang lain yang boleh dilakukan ni Tuan? Okey. Bagus soalan tu. Okey. Di dalam kedudukan undang-undang yang melibatkan isu saman madin penghakiman ini, ia ada terletak di dalam bab 178 hingga 188 Perintah Acara Mal Mahkamah Syariah 2005. Kalau pihak penerbit kita boleh menayangkan slide yang ke-7, misal kata slide yang ke-7. Baik Tan. Slide yang ke-7 itu adalah sebagai satu gambaran, iaitu saya dah cuba ringkaskan di sana mengenai intipati kandungan yang melibatkan tentang prosedur bagi mendapatkan kewangan dalam konteks saman madin penghakiman ini. Jadi berbalik kepada kedudukan soalan yang ditanyakan, ada atau tidak alternatif untuk memastikan Ali ni tadi datang ke mahkamah? Ada. Ianya ada disebut di dalam setelah di dalam bab 181, jika dia datang dengan sendirinya untuk diperiksa, itu alhamdulillah. Tetapi di dalam sebaliknya, jika dia gagal datang, kita boleh mengenakan permohonan notis penghakiman ini kepada madin penghakiman yang berhutang ini untuk dikeluarkan waran tangkap. Satu. Ataupun jika dia gagal datang, tidak akan memudaratkan mahkamah untuk meneruskan kes. Yang sudah pastinya apabila dibuktikan penyampaian telah berlaku dengan sempurna. Jadi selain daripada dikeluarkan waran tangkap dini, presenter Tuan Dini, kita juga boleh melaksanakan supaya mahkamah itu mempunyai kuat kuasa dalam memastikan kes sedang berjalan dan boleh meneruskan kes dan mengeluarkan
tentang perintah untuk penghutang ni menjelaskan kepada aminah ni tadi. Begitu. Jadi bukan saja ianya bukan waran tangkap, tapi juga boleh dilaksanakan terus walaupun pihak Madin Penghakiman atau penghutang ni tadi gagal datang ke mahkamah. Ini jelas disebut juga di dalam slide yang ke-8, iaitu secara spesifik mengenai dengan pemakaian bab 182. Ya, 182 kalau di dalam slide yang ke-8 itu saya dah simpulkan di situ berkaitan dengan kita boleh dapatkan permohonan notis penghakiman dan juga notis tunjuk sebab kenapa agaknya si Madin Penghakiman iaitu Ali ni tadi, penghutang ni tadi gagal datang ke mahkamah sebelum ini. Itu alternatif yang boleh kita buat. Jadi berwaspadalah, jaga-jagalah Madin Penghakiman, wahai orang yang berhutang, disebabkan mahkamah mempunyai bidang kuasa yang sangat luas untuk melaksanakan apa-apa perintah demi kepentingan keadilan. Biasanya. Baik, secara lazimnya yang sering kita dengar ni apabila berlakunya satu-satu kes perbicaraan, ia ada melibatkan dua individu, defendant dan juga plaintiff ya. Tetapi penggunaan istilah Madin Penghakiman ni memang agak jarang kita dengar sehinggalah Tuan sendiri membawakan topik ini pada pagi ini, dan saya percaya juga dalam proses perbicaraan untuk mendapatkan tuntutan yang mengaitkan dengan keuangan seperti contoh yang dibawakan oleh Tuan sebentar tadi. Setelah sekiranya dinilai Madin Penghakiman ini ataupun si penghutang kemampuan ataupun ketidakmampuan tadi, apakah tindakan seterusnya yang boleh dilakukan setelah perintah mahkamah tersebut dikeluarkan? Dan bagi yang mempunyai majikan ini, apa sebenarnya kaitan majikan ini di dalam isu saman Madin ini, Tuan? Okey, terima kasih atas soalan yang ditanya. Jika penerbit kita boleh menayangkan slide yang ketiga, terlebih dahulu. Okey, dalam slide yang ketiga ini saya paparkan di sini iaitu beberapa contoh alternatif yang boleh dibuat dalam usaha mendapatkan hak setelah perintah dikeluarkan, iaitu mahkamah mempunyai kuasa dalam menjalankan perintah penyitaan harta benda bagi sesiapa yang telah dikenakan perintah bagi melaksanakan perintah itu, perintah penyitaan. Kedua, iaitu melalui penjualan atau proceeding garnishi atau garnisi, iaitu satu proses untuk membekukan akaun bagi orang tersebut dalam melaksanakan perintah yang telah dikeluarkan, ataupun juga melalui perintah pengkomitan, iaitu masuk jel dengan denda atau dengan tempoh masa yang tertentu, dan juga melalui saman Madin Penghakiman. Jadi merujuk kepada kedudukan ini, soalan yang ditanya tadi, setelah melihat dari segi kemampuannya, misal kata Madin Penghakiman atau penghutang ni, okey, dengan bahasa mudahlah, defendant. Jika defendant ni tadi gagal melaksanakan secara sama ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau dengan motif-motif tertentu, tetapi setelah ditimbang oleh mahkamah, dinilai oleh mahkamah, ada potensi mengenai tentang kedudukan satu alternatif untuk dipohonkan melalui tahanan pendapatan tenaga melalui majikan. Misal kata Ali ni tadi, defendant, dia bekerja, maka mahkamah boleh mengeluarkan satu court order kepada majikan dalam melaksanakan tahanan gaji si Ali ni tadi, defendant, okey, untuk dibayar sama ada terus kepada mahkamah ataupun terus kepada akaun aminah ni tadi. Jadi di sini kuat kuasa itu perlu dominasinya ke atas majikan untuk melaksanakan proses ini. Ianya berkait rapat presenter di dalam bab 84 dan selanjutnya, iaitu Akta Undang-Undang Keluarga Islam Pengadu 17, iaitu bukan sahaja Madin boleh dikenakan perintah, tetapi majikan juga boleh dikenakan perintah untuk melaksanakan tahanan pendapatan tenaga ini. Jadi berbalik kepada topik, sebenarnya macam saya kata di awal tadi, ia merupakan satu proses untuk pelaksanaan penguatkuasaan perintah mahkamah yang berbentuk kewangan sahaja. Itu secara umumnya. Jadi kalau dalam bahasa yang lebih senang kita ni faham tu, seperti yang Tuan terangkan tadi, di mana akan dikeluarkan perintah mahkamah untuk defendant ini bahawa
gajinya tu akan disalurkan kepada plaintiff. Kalau anda silap, ini jadi gelar sebagai apa tu? Home allotment, potongan home allotment lebih kurang lah. Betul. Baik, ada lagi sebenarnya beberapa soalan yang ingin kita ajukan juga ni, ya Tuan. Kan betul ni Tuan, berdasarkan pengalaman daripada pihak Tuan sendiri yang sudah kita dimaklumkan tadi, Tuan sudah lebih 17 tahun Tuan dalam bidang syariah ni Tuan. Jadi apakah jenis polemik atau isu yang banyak berlaku ni Tuan, di mana bila mana perintah dikeluarkan tetapi pihak-pihak kurang memahami apakah tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan? Okey. Berkaitan dengan isu ini, atas pengalaman dan saya insya-Allah dan juga beberapa dapatan kes yang kita baca, yang kita teliti ataupun rakan seperjuangan peguam kita yang ada mengendalikan kes-kes seperti ini juga, saya dapat simpulkan tentang beberapa isu. Pertamanya adalah ketidakfahaman mengenai dengan pihak yang memohon. Sedangkan di dalam akta ni, kita dah banyak membuka jalan bagi pelaksanaan perintah mahkamah. Persoalan yang timbul ialah kadang-kadang pihak yang telah mendapat perintah mahkamah ni, dia tak tahu apa dia nak buat next, seterusnya. Jadi di situ sebenarnya tugas kita yang telah diberikan mandat untuk mendapatkan perintah itu, sebenarnya kita dah mempunyai beberapa alternatif yang boleh kita buat. Jadi kalau kita tak tahu, ini yang menjadi masalah. Okey, ini menjadi masalah sebab kita tak tahu bagaimana kita nak melaksanakan. Itu yang pertama masalah, sama ada yang melibatkan pihak-pihak itu diwakili oleh peguam sendiri pun ataupun yang tidak diwakili oleh peguam, terutama orang awam. Kedua, masalah yang berlaku ialah melibatkan masalah pembuktian, iaitu jika bukan sahaja kepada plaintiff, presenter dalam bahasa yang mudah, kepada Aminah ni tadi, dia gagal membawa bukti walaupun dia berada pada pihak yang betul, ataupun kepada pihak ahli, sebenarnya dia tak mampu tetapi dia gagal membawa bukti atas ketidakmampuannya itu. Ini menunjukkan bahawa pihak-pihak telah gagal untuk menghadapkan bukti di mahkamah, sebab ia mestilah melalui satu proses yang tertentu untuk dokumen itu diterima di mahkamah. Kemudian salah prosedur, sama ada terpaksa melalui borang yang mana sepatutnya tetapi disebabkan salah bentuk permohonan. Kemudian ada juga kes yang melibatkan kes itu dalam pertengahan jalan tetapi nampaknya telah ada penyelesaian secara baik dan kes itu telah ditarik balik. Jadi kedudukan ini yang saya nyatakan bahawa ianya telah memberikan satu pendekatan. Sebenarnya kita ni juga selaku pengamal undang-undang, kita juga sebenarnya didewasakan, dimatangkan oleh kepelbagaian bentuk penyelesaian kes di mahkamah. Sama ada ianya terbit daripada pihak yang bertikai itu dan juga penyelesaian sama ada yang telah diperuntukkan oleh undang-undang presenter, ataupun kadang-kadang ada juga penyelesaian yang diambil atau dilakukan oleh pihak yang bertikai ini tanpa memaklumkan kepada peguam. Di sini saya nampak rupanya ada penyelesaian secara baik ataupun persetujuan win-win situation ataupun suluh ini, dan kita akan hadapkan kepada mahkamah dan ianya akan diendoskan sebagai satu court order dan ia boleh dianggap sebagai penyelesaian kes. Baik. Sebenarnya masa kita sudah sampai ke penghujungnya untuk kita ni terus merumuskan secara ringkas Tuan berkenaan tajuk yang kita ni bawakan hari ini. Silakan. Okey, terima kasih jika boleh ditayangkan kepada slide saya yang ke-11. Ini saya dah cuba dalam bahasa yang mudah untuk berkongsi dengan anda semua. Sila fahami bahawa saman madin penghakiman ini adalah bentuk pelaksanaan perintah mahkamah hanya melibatkan kewangan sahaja. Kedua, ada juga beberapa alternatif lain yang boleh dilakukan bagi maksud pelaksanaan ini. Contohnya penyitaan, contohnya garnisi yang saya sebutkan tadi, pengkomitan dan sebagainya. Kemudian, jika gagal, maka perintah pengkomitan, notis tunjuk sebab boleh dipohonkan kepada mahkamah atas kegagalan oleh ahli ni tadi, defendant ni tadi dalam melaksanakan tanggungjawab itu. Kemudian pastikan jika kita betul-betul tak mampu dalam konteks ahli, dia kena buktikan di mahkamah. Sebaliknya, jika Aminah merasakan dia memang mampu, dia pula kena buktikan di mahkamah. Selanjutnya, saya nak nyatakan di sini, jika telah pun dalam konteks madin penghakiman ni tadi, dia tiba-tiba dia ada duit. Kadang-kadang apabila dihukumkan masuk ke penjara, jadi orang ni tadi jadi takut.
Jadi tiba-tiba dia ada duit, sama ada dibantu oleh family dan sebagainya. Jadi di situ apabila walaupun telah perintah dikeluarkan, tetapi tiba-tiba dia ada duit dan dia boleh jelaskan, dan di situlah peranan pihak-pihak untuk menyatakan bahawa telah ada penyelesaian dibuat. Sebaliknya, saya nak nyatakan di sini yang perlu tahu, Aminah bukan dia begitu hanya teruja untuk mendapatkan balik wang, tetapi ini yang saya perlukan juga, presenter, ada masa seminit lagi ya. Misal kata Aminah ni tadi, Ali ni tadi berada di dalam penjara, dia dalam perintah pengkomitan selama 30 hari masuk jail. Tiba-tiba ada duit. Jadi apabila itu dilaksanakan, maka tugas Aminah ni tadi untuk menyatakan kepada mahkamah bahawa penyelesaian telah dibuat. Sebaliknya, jika didapati Aminah ni tadi dengan sengaja dia dah dapat duit, tapi dia sengaja nak menyusahkan Ali lama berada dalam penjara, sebenarnya Ali boleh memohon di mahkamah untuk menyatakan penyelesaian telah dilaksanakan. Dan di situ juga sedikit imbuhan boleh diberikan kepada Ali yang telah masuk penjara dan menyelesaikan masalah hutang tu tadi. Dia boleh menuntut kos kepada Aminah melalui mahkamah disebabkan kegagalan Aminah menyatakan kepada mahkamah bahawa penyelesaian telah pun dilaksanakan. Jadi sila ambil peduli hak anda, sama ada anda dalam konteks plaintiff atau defendant, Ali atau Aminah. Okey, itu sahaja. Tuan, sesingkat masa kita bersama, topik yang cukup indah dan cukup menarik sekali. InsyaAllah di masa akan datang kita akan perbincangkan lagi sesuatu yang berkaitan dengan perundangan ini. Ya. Baik, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.